الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk terus berada di atas muka bumi ini, masih lagi diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, hari ini merupakan hari yang ke-9 Zulkaidah dan insyaAllah lebih kurang dalam 3 minggu lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Jadi insyaAllah tajuk yang ingin dipetangkan pada malam ini adalah sambungan daripada tajuk pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan semasa masuknya bulan Zulhijjah nanti. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-mautu qadarun maqdurun wa qada'un mahtum. Dikata mati ni merupakan suatu benda yang ditakdirkan dan suatu benda yang mesti dilalui oleh manusia. Sebut je manusia, wajib mati. Kan? Sebut je manusia, wajib mati. Tak ada siapa pun di kalangan manusia yang tak mati, kan? Wajib mati, kan? Wa anna ahadan mahma balagha fil ilmi wal quwwati wal ghina, seseorang itu walaupun dia ni memang hebat dari segi ilmunya, hebat dari segi kuatnya, hebat dari segi kayanya, hebat dari segi sihatnya, falan yastaqdima an ajalihi sa'atan walan yastakhirah. Apabila ajal datang, maka tak lewat sikit pun, tak terkemudian sedikit pun, kan? Maknanya suatu benda yang wajib dilalui oleh semua manusia sampai ajal, matilah manusia. Wal imanu bihadhil haqiqati yamnahuna tuma'ninatan. Kita beriman kepada hakikat bahawa mati merupakan suatu benda yang pasti, dan selepas mati ada kebangkitan di sana. Kehidupan di sana sama ada bahagia ataupun tidak bahagia. Bagi orang yang menyediakan bekalan secukupnya, maka kehidupan di sana merupakan kehidupan yang sungguh bahagia, dan orang yang tidak ada bekalan untuk kehidupan di sana, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Itu hakikat yang perlu kita ketahui. Innal mauta sunnatun madiyatun fil khalqi jami'an. Mati ini merupakan satu benda yang madiyah, sunnatun madiyah, maknanya suatu sunnah yang dilalui oleh semua makhluk. Memang sunnah macam tu. Walaysa da'an yubhasu lahu an dawa'in yustatabu bihi. Dan mati ni dia kata tidak ada obat. Tidak ada obat. Katakanlah orang tu dia boleh reka obat untuk tidak mati, harga dia 1 trilion pun tak ada. Tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Okey. Inna karahiyatal mauti amrun fitri. Sesungguhnya tidak suka kepada mati itu suatu benda yang fitrah manusia. Sebut je mati, Allahu akbar, kan? Memang ada, Allahu akbar, kan? Maknanya itu manusia. Fan nafsu bi tabi'atiha tuhibbul hayata wa takrahul mauta. Jiwa manusia dari segi tabiatnya memang disuka kepada kehidupan dan tak suka mati. Kalau boleh tak saya mati, kan? Kalau boleh lah. Tapi oleh kerana mati ni satu benda yang pasti, maka tidak ada siapa yang dapat nak elak. Lakin ja'a fil hadis sahih, tetapi dia kata datang dalam satu hadis yang sahih, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang cinta, suka nak jumpa Allah,
dan Allah Ta'ala pun suka dan cinta nak jumpa dia. Sebab itulah sesiapa Allah Ta'ala sebut kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak jumpa Allah, maka dia kena buat amal soleh dan dia tidak boleh syirik akan Allah Ta'ala akan sesuatu. Maknanya kita ni ke depan kan, betul tak? Guana-guana pun memang mati, guana-guana pun akan pergi ke alam sana. Pergi ke alam sana bermakna kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, dan jumpa dengan Tuhan kita Allah Rabbul Jalil. Kita kena buat persiapan dengan melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Siapa yang rasa macam tak nak jumpa Allah, Allah Ta'ala pun kata dia tak nak jumpa dia. Sebab tu kita tahu bahawa nikmat ahli syurga yang paling besar adalah dapat bertemu dengan Tuhannya, dapat bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Okay, nak jumpa Allah Ta'ala ni, yang pertama mesti orang yang beriman, yang kedua mesti ahli syurga. Ahli neraka tak, Allah Ta'ala tak bagi peluang. Muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah as-siyamu. Di antara amalan soleh yang boleh kita lakukan bagi mendapat ganjaran pahala yang besar semasa masuknya bulan Zulhijjah nanti adalah berpuasa. Jadi berpuasa ni disunatkan daripada hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8 dan hari ke-9. Okey. Hari ke-10 jangan. 10 hari raya. Okey kan. Hari ke-9 sempurna hari Arafah. Dalam banyak-banyak hari tu, daripada 1 hingga 9 tu, kita nak puasa 1 hari pun boleh, nak puasa lebih pada 1 hari pun boleh, tak ada masalah. Wahwa yadkhulu fi jinsil amal as-salihah. Jadi puasa dilakukan pada 1 hingga 9 Zulhijjah tu dinamakan sebagai amalan-amalan yang soleh yang boleh kita lakukan pada hari-hari tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah Ta'ala akan jarakkan wajahnya, wajah kita ni, daripada api neraka sejauh 70 tahun. Jadi apatah lagi berpuasa di bulan haram, berpuasa di bulan Zulhijjah. Okey. Wa zakara al-fuqaha'u anna as-sawma fil ayyam al-'ashr min Zulhijjah min siyam at-tatawwu' wa laysa al-fardha. Ulama mengatakan bahawa puasa pada awal bulan Zulhijjah ni 1 hingga 9 tu adalah merupakan puasa sunat dan bukan puasa wajib. Liman istata'a, bagi sesiapa yang ada kemampuan, bagi sesiapa yang ada keinginan. Wala yustaratu siyamuha kulluha, taklah disyaratkan puasa tu daripada 1 hingga 9, tapi yang terbaik memang macam itulah, 1 sampai 9 tu puasa. Walau bagaimanapun dia kata tak syarat. Faman shama minha yawman aw yawmaini, siapa yang berpuasa 1 hari ataupun 2 hari daripada 9 hari tadi, faqad taqarraba ila Allah bi'amalin salihin yu'jar, bermakna dia telah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang diberi ganjaran pahala. Jadi maknanya kita boleh puasa, nak puasa sehari pun boleh, nak puasa 2 hari boleh, nak puasa 9 hari lagi bagus, straight daripada 1 sampai 9, di mana ganjaran pahalanya adalah berganda-ganda. Jadi kita puasa, kita niat sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Okey kan. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام 10 ذي الحجة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan daripada 10 hari yang pertama tadi kan, bulan Zulhijjah tadi, dengan puasa pada hari Arafah, puasa pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Wa bayyana fadla siyamihi faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan puasa pada hari Arafah, lalu baginda bersabda, siyamu yaumi arafata
ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lepas dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Maknanya kita puasa pada hari Arafah tu, kita puasa pada hari yang ke-9 Zulhijjah tu, ganjaran pahalanya besar dan dia dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang yang tak puasa pada hari Arafah rugi. Jadi mudah-mudahan kita semua ni ahli masjid Lundang ni pada hari Arafah tak ada pun di kalangan kita yang pergi ke kedai kopi kan. Tiba-tiba hari Arafah ni duduk kedai kopi rebutlah peluang yang ada pada kelebihan puasa pada hari Arafah, itulah sahaja aku puasa besok hari daripada hari Arafah lillahi ta'ala kan. Maknanya ganjaran pahalanya penghapusan dosa selama 2 tahun, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Itu kelebihan puasa pada hari Arafah. Muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah. Jadi kita ni kita tahu bahawa masuknya 1 Zulhijjah dan 10 hari yang pertama tu Nabi kata merupakan hari-hari yang terbaik di dunia kan. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah merupakan 10 hari yang terbaik di dunia. Apa-apa amalan baik, apa-apa amalan soleh yang kita lakukan sepanjang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu mendapat ganjaran pahala yang sungguh istimewa. Jadi kita rebutlah peluang. Yang pertama tadi kita sentuh bahagian bagaimana puasa tadi. Yang kedua, al-muhafazatu 'ala as-salati wa la siyama fi jama'atin. Sentiasa menjaga sembahyang fardu, terutama dia kata sembahyang secara berjamaah. Was-salatu min ajallil a'mal wa a'zamiha wa aktsariha fadlan. Sembahyang ini merupakan amalan yang paling agung, amalan yang paling besar, amalan yang paling afdal dalam banyak-banyak amalan. Walihada yajibu 'alal muslimi al-muhafazatu 'alaiha fi awqatiha ma'al jamaah. Jadi bagi menjaga sembahyang ni tidak ada cara yang terbaik menaikkan dengan cara sembahyang secara berjamaah kan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Sembahyang secara berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kali ganda. Katakanlah kita katakan al-hasanatu bi 10 amsalihha. Katakanlah sembahyang seorang diri ni dapat 10 pahala. Bermakna sembahyang berjamaah 27 kali ganda bermakna 270 satu waktu kan. Maknanya orang yang datang sembahyang berjamaah ni orang yang mendapat ganjaran pahala yang 27 kali ganda daripada sembahyang seorang diri. Apatah lagi sembahyang yang ditunaikan pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lepas dia berwuduk dia pun melangkah ke rumah Allah, masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, bagi menunaikan fardu sembahyang, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah dia ni, langkah-langkah ni, langkah yang pertama menghapuskan dosa, langkah yang kedua mendatangkan pahala dan mengangkat darjat. Langkah maknanya daripada rumah dia ke masjid, katakanlah 100 langkah kan. 100 langkah tu 50 buang dosa, 50 angkat darjat. 50 buang dosa, 50 mendatangkan pahala. Pergi dan balik 5 kali sehari semalam. Itu kelebihan orang yang datang sembahyang berjamaah di masjid yang tidak ada pada sembahyang seorang diri. Asabar Rabi' al-Falij naw'un min asy-shalal. Seorang lelaki yang bernama Ar-Rabi' al-Falij, dia terkena stroke kan. Fakana yuhada baina rajulaini ila masjid qaumi.
dia ni dikepong dipapah untuk dibawa ke masjid. Faqalu lahu, ahli masjid berkata kepada dia, ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, laqad rakhasallahu laka law sallaita fi baitika. Allah Subhanahu wa taala dah memberi kelonggaran kepada kamu untuk kamu sembahyang di rumah kamu, tak payah mari masjid sebab kamu uzur. Faqala lahum, lalu Ar-Rabi' Al-Faris tadi berkata kepada mereka, innahu kama taqulun, betul apa yang kamu kata, walakinni sami'tuhu yunadi, tapi aku dengar tukang azan ni, Tok Bilal ni berkata, hayya 'alal falah, datanglah mendapat kemenangan. Maknanya orang yang datang ke masjid itulah orang yang mendapat kejayaan. Orang yang tak datang masjid itulah orang yang mendapat kegagalan. Faman sami'a minkum munadiya hayya 'alal falah, sesiapa di kalangan kamu yang mendengar seruan azan hayya 'alal falah, datanglah mendapat mendapat kemenangan, falyujibhu, maka dia kena sahut seruan tersebut, walau zahfan walau habwan, sekalipun terpaksa merangkak, sekalipun terpaksa mengesok. Kan maknanya mengesok ke merangkak ke kena datang masjid. Betul saya pernah sebut baru ni macam mana seorang yang buta, yang tak nampak, rumah dia ke masjid lebih kurang dalam 300 meter, dia pun nak ambil tali yang kita tarik tali tu, dia ikat di tiang rumah dia, dia ikat di tiang masjid, dia pergi ke masjid di Mekah di sehari semalam. Jadi ke masjid itu tuan sekalian, dia perlu kepada keazaman yang jitu. Nak je jadi, tak nak tak jadi. Itulah sebenarnya kan. Okey. Wa alaihi an yuksira minan nawafili fi hadhihi al-ayyam. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang terbaik di dunia ni, kita kena perbanyakkan sembahyang sunat. Ada sunat rawatibnya, witirnya, tahajudnya, duhanya, sunat taubatnya, sunat apa-apa je kena perbanyakkan. Okay. Fa innaha min afdalil qurbat, di mana kita lakukan benda-benda sunat ini, dia merupakan benda yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Taala berfirman dalam satu hadis qudsi, sentiasalah seorang hamba tu mendekatkan dirinya kepadaku dengan benda-benda sunat. Buat benda sunat banyak kan, hatta uhibbah, sehingga aku cintakan padanya. Maknanya kita nak dapat cinta Allah, kita nak dapat kasih sayang Allah, kita kena perbanyakkan perkara-perkara sunat. Perkara sunat. Muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah, di antara benda sunat yang boleh kita lakukan sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Yang pertama tadi apa dia dah? Puasa kan. Yang kedua, memelihara sembahyang secara berjamaah. Yang ketiga, memperbanyakkan perkara-perkara sunat, sembahyang sunat. Di antara benda sunat yang boleh kita lakukan adalah at-takbir wa tahmid wa tahlil wa zikru. Kita boleh takbir banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selain daripada yang lepas sembahyang itulah. Kita boleh tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banyak. Kita boleh tahlil, tahlil maknanya la ilaha illallah kan. Kita boleh sebut zikir sebanyak mungkin. Kita rebut peluang yang ada pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Fa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min ayyamin a'zama indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak adalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak adalah hari-hari yang lebih dicintai di sisi Allah, amal perbuatan dilakukan padanya lebih daripada hari-hari yang 10 terawal di bulan Zulhijjah ini. Maknanya kita masuk di bulan Zulhijjah ini, kita buat benda-benda yang baik, kita buat benda-benda yang amal soleh, kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Fa aksiru fihinna min at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir, maka perbanyakkanlah 10 terawal di bulan Zulhijjah ini dengan tasbihnya,
dengan tahmidnya, dengan tahlilnya dan dengan takbirnya. Maknanya kita perbanyakkan benda-benda macam ni sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Wa minal a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah. Di antara benda sunat yang perlu kita lakukan, yang boleh kita lakukan, yang patut kita lakukan semasa kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah, rebutlah peluang, iaitulah as-sadaqah, dengan kita bersedekah. Wahya min jumlatil a'mal as-salihati allati yustahabbu lil muslimi al-iksaru minha fi hadhihi al-ayyam. Sedekah ini dikata dia termasuk daripada kumpulan amal soleh yang disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan sedekah sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Sedekah ini tak semestinya 1000 kan, tak semestinya 100. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Yang penting sentiasa kita lakukan. Okey. وقد حث الله عليها فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. Allah Ta'ala sendiri yang berkata, wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita ni, ambillah peluang untuk kita nak sedekah, terutama pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, di mana ganjaran pahalanya sungguh istimewa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah hari-hari di mana seseorang itu berpagi-pagi kecuali 2 malaikat turun. Maknanya setiap pagi lah ni 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Tuhanku, berikanlah orang yang suka bersedekah gantian balik. Maknanya diberi keberkatan. Wa yaqulul akhar, berkatalah malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Tuhanku, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kedekut. Jadi maknanya orang yang suka sedekah diberi keberkatan. Orang yang suka, yang kedekut, diberi kebinasaan. Itu doa setiap pagi oleh 2 malaikat yang turun dari atas. Okey kan? Muslimin dan muslimat sekalian, inna as-sadaqata min al-wasail ar-ra'isiyah allati tamhu dzunubal 'abdi wa ma'asihi. Sedekah ini merupakan faktor utama yang dapat menghapuskan dosa kita. Dosa kita banyak, maksiat kita banyak, benda buruk kita banyak kan. Jadi di antara cara untuk nak hapuskan dosa adalah dengan kita bersedekah. Sedekah sahaja dosa digugurkan. Sedekah sahaja dosa digugurkan. Sawa'un kanat fi sirri am fil ilani. Sama ada ketika sembunyi ataupun terang-terangan. Yang penting ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah, pahala kita dapat, dosa berguguran jatuh. Okey, macam kita apa ya, kita kocok pokok yang daun kering tu kan, macam tu lah kuasa sedekah ni. Maknanya dia menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Itu pentingnya sedekah. Faminal ma'lum anna az-zunuba wal ma'asi yulhiquha al-azab min Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Kita tahu bahawa dosa ni menyebabkan kita mendapat azab Allah di hari kiamat. Bukan setakat noh kan, masa dalam kubur tu kan dah dapat azab dengan dosa yang kita lakukan. Cara kita nak supaya dosa kita dihapuskan adalah yang pertama, kita kena taubat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka tidak ada dosa baginya. Di antara juga adalah kita berpuasa pada hari Arafah. Di antaranya juga adalah kita memperbanyakkan sedekah, maka dosa-dosa kita berguguran jatuh. Wala siyama idza takasarat wa kaburat. Apatah lagi dia kata dosa kita ni bertambah dan besar kan. Lizalika ala kulli muslimin an yahrusa ala tasadduqi bistimrariyatin. Maka dia kata bagi penghapusan dosa ni kita kena sedekah seumur.
Jangan stop. Jangan, maknanya kalau boleh setiap harian masuk adalah tabunnya, cari anak yatimnya, cari orang miskinnya, ataupun kita pergi ke apa dipanggil ke kedai runcit kan, kita tanya tuang kedai, ada tak orang miskin yang berhutang kan, jadi kita tolong bayarkan hutang dia tu kan. Ada yang bagus, dia pergi ke kedai kedai runcit macam sini kan, ada tak tanya tuang kedai, ada tak orang yang berhutang, maka kita tolong bayarkan. Jadi 10 awal di bulan Zulhijjah ni, kalau kita boleh buat macam tu, ya Allah, besarnya pahala dan dosa-dosa kita berguguran jatuh kan. Liyafuza bita'asariha fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang suka sedekah ni adalah untuk mencapai kemenangan, kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat kan. Maknanya ada peluang sedekah. Betul kita tahu bahawa sedekah bukan bermakna menggunakan harta kita. Sedekah bermakna kita menabung harta kita di dunia untuk kita pungut pahala yang besar di hari akhirat daripada harta yang kita sedekahkan tadi. Muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihah, di antara amal soleh yang boleh kita lakukan sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah, qiraatul Quran wa ta'allumuh, kita baca Quran dan kita mengajar Al-Quran. Lianna kull harfin yaqra'uhu al-muslimu min al-Qur'ani fadlun azimun, fadlun wa ajrun. Kerana setiap satu huruf yang kita baca Quran, dia mendapat ganjaran pahala yang besar. Wazalika li'anna qira'atul Quran tulhi 'anil ghibati wan namimah. Kerana orang yang sibuk dengan Quran ini tak ada masa nak mengadu domba, tak ada masa nak mengupat orang tu orang ni, sebab dia sibuk dengan Quran. Orang yang suka mengupat ni, dia tak ada kerja, tak baca Quran kan, tak zikir, tak tahlil, tak takbir dan sebagainya. Jadi dia ni asyik ngupak orang tu, ngupak orang ni kan. Jadi orang yang sibuk dengan Quran tak ada masa nak ngupak. Okey. Yaqulu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu ganjaran pahala, dan satu ganjaran pahala tadi digandakan menjadi 10 satu huruf. Okey. Faqad rattaballahu al-ajra al-mudha'afa ala qira'atil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala telah pun menentukan, mengatur bagaimana satu ganjaran pahala yang sungguh besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Haitsu yanalul muslimu hasanatan, kerana satu huruf dia baca mendapat satu kebaikan. Tudha'afu ila asyrati amsalihha muqabil kulli harfin yaqra'u min kitabillah. Satu huruf, satu kebaikan digandakan menjadi 10 dengan hanya satu huruf. Fa'ala sabilil misal, sebagai contoh dia kata, fa inna adadal huruf fi suratil Fatihah tablughu 113 harfan. Kita baca suratul Fatihah, ada berapa bilangan huruf dalam surah Al-Fatihah? Pernah tak kita kaji? Pernah ada berapa? Ada 113. Okey. Surah Al-Fatihah ni kalau kita bilang dia ada 113. Okey, bilangan huruf. Okey. Mimma ya'ni tahsil 113 hasanatan. 113 tadi dikali dengan 10, berapa dapat? Tudha'af ila asyrati amsalihha. Maknanya 113 kali dengan 10 bermakna kita akan mendapat litusbiha alfan wa mi'atin wa salasina hasanatan, untuk kita mendapat 1130 ganjaran pahala surah Al-Fatihah sahaja. Bayangkan kalau satu muka surat, dua muka surat kan, satu juzuk sehari kita baca, ya Allah kan, bahagianya kita di hari akhirat. Pahalanya bergondong-gondong, maknanya pahalanya datang kepada kita, ya Allah, besar sangat kan. Itulah maknanya kalau kita nak supaya pahala di hari akhirat datang kepada kita, bacalah Al-Quran. Satu huruf
10 pahala. Al-Fatihah mengandungi 113 huruf kali dengan 10 bermakna kita akan berjaya mendapat 1130 kebaikan ataupun pahala Al-Fatihah sahaja. Okey kan? Okey. Faqari'ul Qur'ani wa talihi ana al-laili wa atrafan nahar. Orang yang membaca Al-Quran pagi petang malam, yanalu bisababi zalikal khair al-azim. Yanalu bisababi zalika al-khair al-azim. Dia mendapat ganjaran yang sungguh besar kerana dia membaca Al-Quran. Qala ta'ala fi kitabihil hakim. Allah Ta'ala sendiri yang sebut dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sembahyang, orang yang bersedekah daripada apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Apa dia perniagaan yang tak rugi? Itulah perniagaan membeli syurga. Kan orang baca Quran ini dah pahala kan, syurgalah jawapan dia. Jadi maknanya ambillah peluang untuk kita membaca Al-Quran semasa kita masih hidup. Kalau kita perhatikan orang yang upah apa ni dipanggil apa, orang panggil apa yang baca sebenarnya 40 hari tu kan, panggil 15 orang, seorang baca 2 juzuk tu kan. Kebanyakan saya perhatilah, saya perhati dia baca laju-laju, tidak apa dia dipanggil tak meraihkan dari segi tajwid kan, dan habiskan 2 juzuk seorang ni baca kan. Jadi tak ada lah dari situ. Di mananya kita kena baca dengan bacaan yang betul, dan sebenarnya kita kena baca semasa kita hidup. Itu yang sebenarnya. Okey. Wa minal a'mali as-salihah, di antara amalan soleh yang boleh kita lakukan sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah adalah al-istighfar. Perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahal azim. Min fadailil istighfari anna Allah azza wa jalla amara ibadahu bihi fi ayatin kasiratin min al-Quranil Karim. Di antara kebaikan ataupun kelebihan istighfar ni, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya supaya istighfar, dan disebut di dalam Al-Quran dengan banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qauluhu ta'ala, dan di antaranya juga firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kamu kepadanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni dia sentiasa memberi peluang kepada kita untuk nak dapat ganjaran pahala yang banyak kan. Apa disebutkan tadi tu dengan dengan puasanya, dengan sembahyang jamaahnya, dengan sembahyang sunatnya, dengan sedekahnya, dengan yang berkena baca Qurannya, dan di antara benda yang dapat membantu kita mendapat pahala yang banyak adalah dengan istighfar. Itulah astaghfirullahal azim. Wa min fawaidil istighfar, di antara faedah kita istighfar adalah nailul qurbi minallahi ta'ala. Orang yang istighfar ni bermakna dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh istighfar masa sembahyang sunat, boleh, tak ada masalah kan. Contohnya kita sembahyang tahajud, kita sujud yang terakhir tu kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala astaghfirullahal azim sebanyak mungkin. Dan itu maknanya Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Seorang hamba yang sedang sujud kepada Allah merupakan keadaan yang paling hampir dia dengan Tuhannya, maka perbanyakkanlah doa. Di antara doa adalah memohon keampunan. Jadi mana kita sembahyang tahajud, kita perbanyakkan doa, kita perbanyakkan istighfar semasa kita sedang sujud. Astaghfirullahalazim. Kita bayangkan kita ni memang banyak dosa dan kita tak nak diazab di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ni menghapuskan segala dosa kita.
dan istighfar kan. Yang kedua, tafrijul karbi wa insyirah as-sudur wa zihab al-humum wal ghumum, menghilangkan rasa rasa serabut dalam hati kan, dan juga menyebabkan dada kita ni dada yang dah hilang segala keserabutan, dada yang insyirah dada yang ceria, dada yang lapang. Jadi orang istighfar ni dia tak ada dalam diri dia tu perasaan itulah perasaan yang tak ada. Dia ni hanya ada dalam perasaan dia ni benda-benda yang dia panggil insyirah, lapang dada, istighfar banyak kan. Okey. Yang ketiga, sababun fi dukhuli jannatin naim. Orang yang suka beristighfar ni adalah merupakan orang yang bakal masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga ni dia kena tak ada dosa. Kalau ada dosa, macam mana dia nak masuk syurga? Maka dia kena istighfar banyak, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pintu taubat ni, pintu istighfar ni dibuka selama 24 jam, kecuali sampai di halqum. Nyawa sampai di halqum tutup kan, ataupun matahari naik di sebelah barat, masa tu memang tutup lah. Okey. Yang ketiga, sababun fi sifail qalbi wa niqaihi, sebab mendapat kejernihan jiwa. Orang yang istighfar ni orang yang jiwa dia bersih. Wasyu'ur birrahati wat tama'ninah, orang yang suka beristighfar orang akan mendapat kerehatan jiwa dan ketenangan jiwa kan. Yang seterusnya, mukaffirun bizunub, istighfar menyebabkan mukaffirun lizunub, penghapusan dosa. Fal iksaru minal istighfar wal mudawamatu alaihi min asbabi maghfiratiz zunub, memperbanyakkan istighfar dan sentiasa istighfar merupakan penghapusan kepada dosa-dosa kita. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda tak ada dosa, seorang yang maksum, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar lebih daripada 70 kali, lebih daripada 100 kali. Bukan 100 secara tepat, maksudnya Nabi memang istighfar banyak. Sebab istighfar ini mengangkat darjat, kan. Okey. Wa min al-a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah, di antara amalan soleh yang boleh kita lakukan untuk kita merebut peluang mendapatkan pahala yang lebih sepanjang 10 terawal di bulan Zulhijjah ni, dia kata birrul walidaini, berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kan. Wa bihi tukaffaru sayyi'atuhu, dengan kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita bermakna dosa-dosa kita berguguran jatuh. Maknanya wa tudha'afu hasanatuhu, dan ganjaran pahalanya berganda-ganda, apatah lagi kita buat semasa kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Wa yanalu ridha rabbih, dia mendapat redha Tuhannya. Wa yudkhiluhu Allah Ta'ala al-jannata biiznihi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa ini ke dalam syurga dengan izinnya. Maknanya orang yang derhaka ibu bapa, walaupun orang tu sembahyang tak tinggal, puasa rajin, sedekah rajin, tapi menderhakai ibu bapa, tak ada harapan ke syurga. Sebab itulah kita buat aqiqah. Aqiqah ni makna dia derhaka. Aqa ya aku, aqiqah makna derhaka. Awal-awal lagi kita sembelih aqiqah tu, itu maksudnya kita kita mampu derhaka tu daripada kecil lagi. Itu maksud akikah tu kan. Kita sembelih kambing, kita buat akikah, ke mana kita mampu akikah tu. Akikah mana apa? Akikah derhaka tu kan. Mana kita sembelih awal-awal lagi, derhaka kepada mak dan ayah. Itu maksud kita buat akikah tu, supaya anak kita ni tidak menderhakai kedua ibu bapanya. Itu maksud akikah kan. Jadi maknanya orang yang nak masuk syurga ni, dia kena mentaati kedua ibu bapa untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yunjihi minan nar, orang yang berbakti kepada ibu bapa ini akan diselamatkan daripada neraka, tak masuk neraka. Faridallahi Taala min ridha al-walidaini, redha Allah Subhanahu Wa Taala tertakluk, bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa redha, maka Allah Taala redha. Kedua ibu bapa tak redha,
maka Allah Ta'ala pun tak akan redha kepada manusia tersebut. Wa bihima yanalul abdu ajral jihad fi sabilillah. Dengan berbakti kepada kedua ibu bapa bermakna orang itu mendapat ganjaran jihad fi sabilillah. Okey. Okey, muslimin dan muslimat sekalian. Ada lagi. Wa minal a'mali as-salihati, di antara amalan soleh yang boleh kita lakukan sepanjang kita berada pada hari-hari yang terbaik di dunia ni, 10 terawal bulan Zulhijjah ini adalah silaturrahim. Mempertautkan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat. Dengan kaum kerabat. Jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan silaturrahim. Silaturrahim sababun lima ghufratiz dzunub. Mempereratkan hubungan silaturahim di antara kaum kerabat ini merupakan sebab kepada penghapusan dosa. Apatah lagi kita berada pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini. Faqad warada fil hadis, ada satu hadis sebut, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang lelaki datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu zamban aziman fahal li min taubatin. Aku ini, dia kata, buat dosa yang banyak, adakah peluang untuk aku bertaubat? Qal, maka Nabi tanya, hal laka min ummin, kamu ada tak ibu? Maknanya kalau kamu ada ibu, kamu boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kamu, kepada ibu kamu, dan dosa kamu digugurkan. Qal, maka lelaki tadi berkata, la, tak ada dah ibu. Qal, Nabi kata lagi, hal laka min khalatin, kamu ada tak mak saudara sebelah ibu, khalahan? Maka dia kata, qal, lelaki tadi berkata, na'am, ya ada. Qala fabirraha, maka Nabi kata, berbaktilah kepada mak saudara tadi. Maknanya asal-asalnya Nabi suruh berbakti kepada ibu. Adakah kalau ibu tak ada mak saudara, okey, berbakti kepada mak saudara tadi. Dengan berbakti kepada mak saudara tadi, maka dosa yang banyak tadi tergugur dengan sendirinya. Maknanya cerita pada kita yang bahawa hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat ini menggugurkan dosa-dosa. Okey. Syaitan. Silaturrahim taqtarinu al-barakata fi umril insan. Dia kata silaturahim yang kita jalinkan dengan kaum kerabat itu memberi keberkatan hidup. Okey. Wa yabqa asaru silatul arham ba'da al-maut. Kalau kita ni dengan kaum kerabat kita ni, dengan warga-warga kita ni memang terjalin hubungan yang baik, selepas mati pun orang akan sebut kan, oh dia ni memang kalau buat silaturahim terbaik kan, memang dia suka ziarah, pergi ziarah itu orang tu, ziarah orang ni dan sebagainya kan. Wa yakunu bizikri tayyib, mana selepas matinya memang orang sebut nama dia. Wa zurriyah as-salihah allati tad'u li wasilahimi ba'da mautihi. Biasanya kalau kita ni memang rapat dengan kaum kerabat kita, selepas kita mati ni, waris ni doa kita, waris ni doa kita, waris ni doa kita, dibandingkan dengan mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, tak ada doa biasanya kan, balah kan. Okay. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang nak supaya diberkati rezekinya, ditambahkan rezeki dia, au yunsa'a lahu fi asarihi, ataupun dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka dia kena jaga hubungan silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita dapat simpulkan pada malam ini adalah 10 hari terawal di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik di dunia. Dan sempena kedatangan bulan Zulhijjah ini, kita kena rebut peluang yang ada untuk kita melakukan amal-amal soleh, di mana di antara amal soleh adalah dengan kita berpuasa, dengan kita memelihara sembahyang berjamaah, dan kita memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, dengan kita bersedekah, dengan kita menjaga hubungan silaturahim dan sebagainya. Mudah-mudahan
amalan yang kita lakukan sepanjang kita berada pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini akan kita pungut, akan kita tengok, akan kita lihat, akan kita mendapat hasil yang begitu untung, istimewa di hari akhirat nanti. Jadi boleh peluang yang ada ini untuk kita lakukan amal-amal soleh sempena kedatangan bulan Zulhijjah nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minma nusina wa 'allimna minma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.